Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera. Alhamdulillah, saudara peminat Forum Perdana Ehwal Islam semestinya di TV1, terima kasih kerana atas kesudian saudara terus setia bersama kami di TV1 untuk mengikuti Forum Perdana Ehwal Islam. Pada malam ini kami bersiaran jam 10 malam bagi memberi laluan kepada rancangan Salam Baitullah sempena dengan musim haji ini, dan pada minggu berikutnya insya-Allah Forum Perdana Ehwal Islam akan bersiaran pada jam 10. Saudara, hari ini 18 September 2014 Masihi bersamaan 23 Syaban 1435 Hijri. Kami bersiaran secara langsung dari Padang DBKL Seksyen 1 Wangsa Maju Kuala Lumpur. Apa khabar penduduk-penduduk Wangsa Maju? Ramai datang malam ini, pasti nak tengok panel-panel yang hebat malam ni kan? Sabar, awal lagi datang, pukul 8 dah datang dah, kerana nak mengikuti Forum Perdana Ehwal Islam kita pada malam ini yang dianjurkan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah, Datuk Seri KSU Kementerian Wilayah pun ada bersama dengan kita, orang kuat Datuk Syafi'i Abdullah dan juga wakil-wakil daripada Perpadanan Putrajaya di BKL yang datang pada malam ini. Terima kasih, dan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini yang dibawakan secara langsung kepada anda oleh JAKIM dan juga RTM. Tajuk yang akan kita kupas pada malam ini adalah pria terhebat. Tahu tak maksud pria tu apa dia? Bukan buah pria yang pahit tu. Pria maksudnya di sini adalah lelaki ataupun pemuda yang terhebat. Baik, untuk membincangkan tajuk pada malam ini bersama dengan saya di atas pentas, di sebelah kiri saya di tengah-tengah, kebetulan baju pun sama pula lah malam ni nah. Tapi dia punya baju pria yang pahit tu. Buah pria yang pahit. Saya punya baju kalau pria yang hebat tu lah. Okey. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya difahamkan Ustaz pada Langkawi ya. Datang ke sini, Masya Allah, begitulah pendakwah negara kita. Di ujung sana, ini kalau pria lawannya apa ya? Tak tahulah saya bahasa Indonesia agaknya. Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Syed Ismail, pensyarah Universiti Melaya, Akademi Pengajian Islam, dan terima kasih Prof. Kita bertemu lagi, digandingkan sekali lagi bersama Ustaz Kazim ya. Dengar Prof nak nyanyi berapa lagu malam ni? 5 buah lagu. Nak lawan Ustaz Kazimnya. Sabar, tunggu hingga ke penghujung siaran. Baik. Tajuk yang kita nak bincang tentang pria terhebat. Saya nak tanya Ustaz Kazim lah, bila kita sebut pria terhebat ni, apa ciri-ciri yang kita nak sebut bila pemuda lelaki yang terhebat tu hebat? Apakah cirinya? Adakah hebat kerana handsome-nya wajahnya kah? Ataupun hebat kuatnya stamina dia? Ataupun hebat boleh bawa motor tayar satu? Ataupun hebat awet dia ramai? Bagaimana dikatakan pria terhebat tu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zakaria, pada Dr. Sharifah, Datuk-Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan, seluruh peminat-peminat Forum Perdana Ehwal Islam. Soalan daripada Ustaz Zakaria ni teringat kita cerita P. Ramlee dulu lah Ustaz. Kan? Cerita Nujum Pak Belalang. Kan bila ahli nujum negeri mana tahu, ditanya dekat P. Ramlee, di manakah kekuatan Datuk Hang Tua? Di kerisnya ke? Di tenaganya ke? Kan P. Ramlee jawab, kekuatan Datuk Hang Tua bukan terletak pada kerisnya atau tenaganya, tetapi pada huruf ta. Buktikan. Nampak tu tuan. Sebab ejaannya ta waw alif ha, tua. Kalau letak ta jadi ba, jadi apa? Hang buah kita dia. Jadi tuan-tuan, begitulah dengan pria. Bila sebut pria yang terhebat itu apa? Bukan yang badan sendor-sendor, yang badan ketat-ketat, kemah-kemah badan macam Arnold susah nak ejak. Sebab ada orang faham pria yang terhebat ialah badan ketul-ketul, udah macam kalau jengking jalan dia. Ada orang faham pria yang hebat itu yang romantik, yang bau badannya menarik Ustaz. Yang mana faham, tak faham sudah. Sebab ada orang yang baca dalam surat khabar kemarin, dia kata orang-orang Malaysia jatuh cinta pada Mak Black sebab bau badan dia Ustaz.
Nampak kan? Aroma. Aroma dia tu nampak benar nipunya. Adakah yang dikatakan pria yang hebat itu ialah yang dikatakan orang yang cantik, yang segak, yang tampan? Maka bila sebut kita tentang pria yang hebat, lelaki yang hebat ialah sudah pastinya laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang dikatakan nombor satu cirinya. Siapakah laki-laki yang hebat? Apa makna kita dapat keputusan peperiksaan yang bagus tapi kalau tidak solat? Apa maknanya kita mempunyai jawatan yang bagus tetapi kalau tak beriman kepada Allah? Apa maknanya kita menjadi laki-laki yang jutawan, yang boleh menguasai perempuan dengan aromanya tetapi tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka nombor satunya ialah apa dia? Orang yang beriman kepada Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir. Sebab itu di dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali tentang man amana billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang beriman kepada Allah, sesiapa yang beriman pada hari akhirat. Ini ciri-cirinya. Kalau dia orang yang beriman kepada Allah, dia menjadi satu laki-laki yang sangat hebat kepada isterinya. Kalau dia adalah pria yang paling hebat, dia sudah pasti hebat kepada mak bapak dia. Kalau dia adalah seorang laki-laki gentleman yang sangat baik, dia tidak akan menjadi seorang penipu, seorang penyangak, seorang yang hisap dadah, seorang yang minum air ketum. Tidak. Orang laki-laki yang beriman kepada Allah, sudah pasti dia menjadi seorang yang jujur, tidak rasuah, tidak melakukan pecah amanah. Orang yang lelaki yang pria yang terhebat, sudah pasti tidak membocorkan soalan. Ya. Ya. Yang pada faham, yang tak faham sudah. Jadi ini yang kita kena faham, pria yang hebat ialah pria yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya yang dikatakan pria yang hebat itu siapa? Sudah pasti dia adalah orang yang kita letakkan kepada dia credibility, mempunyai kebaikan, mempunyai kehebatan. Seperti apa? Seperti seorang yang sentiasa berdikari. Bagaimana seorang pria yang hebat kalau tidak berdikari? Hidup bergantung dengan mak, hidup bergantung dengan bapa. Dah bekerja, dah berkahwin, masih lagi mak, duit mak, mak minta tolong mak. Ini bukan pria yang hebat. Sepatutnya anak laki-laki yang backup mak dia, yang cover mak dia, yang tolong mak bapak dia. Ini tidak. Daripada kecil mak dia membesarkan dia, menyusahkan diri mak bela dia, sampailah dia dah dewasa, mak dia masih susah kerana anak ini. Ini bukan pria yang hebat. Pria yang hebat ialah seorang laki-laki yang menjadikan mak bapaknya orang yang berbangga dengan dia. Apabila mak bapak berbangga dengan kita, kejayaan kita, akhlak kita, kesopanan kita, insya-Allah kita adalah seorang laki-laki yang hebat. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Wallahu a'lam. Baik, maksudnya Ustaz, antara ciri-ciri pria yang terhebat tu dia ada keimanan. Ya. Dan dia ada jati diri dia. Betul. Yang kuat. Sudah pasti dah, inilah perkara yang ingin kita terapkan dalam generasi hidup remaja ataupun belia negara kita. Kerana kalau mengikut perangkaan bahawa hampir 50% penduduk negara kita ini adalah terdiri di kalangan muda. Yang ini berumur 16 hingga 40 tahun. Ya. Artinya kalau pria di negara kita ini kita tidak perhebatkan, perkemaskan, maka sudah pasti akan datang, akan membawa satu masalah kepada negara kita. Kalau kita perhatikan, ini soalan kepada Prof ni, tapi bukan soalan bocor lah. Nanti Ustaz sebut soalan bocor, risau juga saya tu. Kalau kita perhatikan di zaman Rasulullah ya Prof, ya, majoriti ataupun jumlah orang Islam itu tidaklah seramai mana. Tetapi kehebatan Islam, kehebatan masyarakat Islam ini didokong oleh kumpulan-kumpulan belia, kumpulan-kumpulan pemuda ini, seperti Muaz bin Jabal, Ali bin Abi Talib, Usamah bin Zaid dan sebagainya ini. Walaupun usianya belasan tahun, tetapi mereka ini mempunyai nilai kualiti. Kualiti inilah yang kita akan cuba congkel dan kita bincang. Mungkin Prof boleh sambung itu. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, semua pria-pria terhebat yang ada di hadapan kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lihat tuan-tuan di hadapan ini juga adalah sebagai
pria terhebat, walaupun nampak priwati ke apa yang lebih ramai ya. Terhebat sebabnya daripada lepas maghrib lagi dah ada dekat sini. Barangkali ada yang tak makan pun lagi tak. Yang tak bangun pergi bilik air pun ada nampak gayanya. Bila kita bercakap tentang pria terhebat, maka kita singkap sejarah. Bila kita tengok sejarah, kita fikir mendalam, makanya kita kata man kana lahu fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Bila kita fikir secara mendalam dengan melihat kepada sejarah yang disebutkan tadi, maka banyak ibrah kita dapat. Banyak pengajaran yang kita dapat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita jadikan sebagai motivasi kita, perangsang kita, menguatkan hati muda-mudi kita. Bila mana kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikepit, diapit, dikungkung dengan maksud dikawal dan dijaga, disokong oleh pria-pria hebat ini, oleh pemuda-pemuda yang sangat hebat. Yang kita baca tentang sebahagiannya disebut oleh Ustaz tadi nama-namanya. Yang mereka ini seperti Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Mereka ini seperti Usamah bin Sabit, Zaid bin Sabit. Mereka itu mempunyai kekuatan-kekuatan yang kita kata ada package sebenarnya. Kita cakap package kadang-kadang kita terbayang pergi haji je ada package, umrah package, kenduri package. Rupanya dalam diri yang dibina dan dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak didik Rasulullah ini dia ada package. Mereka ini digelar sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal memeluk Islam. Sifat dan kriteria package utama macam disebut oleh Ustaz Kazim tadilah. Dia mempunyai keimanan yang tinggi. As-sabiqun al-awwalun ulaikal muqarrabun, kan kita baca di dalam Al-Quran. Mereka ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut keimanan mereka, ketakwaan mereka, salat mereka itu tidak dipertikaikan. Tetapi yang menarik, walau mereka salat, walau mereka dekat dengan Allah, tetapi mereka ini ada package-package lain. Mereka ini juga bekerja dan mereka juga sayang pada keluarga. Itu dia punya package. Sehingga kan Sayyidina Umar misalnya bila dia nak lantik orang jadi gubernur, makanya dia lihat bila anak kepada Umar datang duduk di ribu Umar, lalu mereka yang nak jadi gubernur dia kata, kita tengah bincang ni hal kerja, tapi engkau bagi anak engkau duduk dekat ribu engkau, lebih kurang begitu. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Islam yarhamu auladak fa kaifa yarhamu ra'iyah. Kalau engkau dengan anak pun kau tak sayang, tak ambil peduli, katakan tengah berbincang begitu, macam mana dengan rakyat kau nak sayang? Tuan-tuan, saya nak gambarkan bagaimana ketegasan itu. Kadang-kadang dia tegas dan dia berani, tetapi dalam masa yang sama dia menunjukkan kelembutan dia dengan keluarga. Kadang-kadang dia serius dengan kerja, tetapi dia mempunyai package yang sama, sayang pada keluarga. Kita juga belajar bagaimana mereka ini berani pegang pedang, tapi dalam masa yang sama package lain yang dia ada ialah mereka ada empathy walau sampai nak mati. Mereka ada empathy, lebih tinggilah kalau kata bahasa hari ini daripada simpati. Memikirkan orang lain walau mereka sampai nak mati. Kita baca cerita tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Yarmouk. Antaranya 3 sahabat yang cedera parah, kita dah selalu dengar tu kan, tapi kita nak fikir balik kehebatan package yang mereka ada. Ikrimah, Suhail, Haris. Ikrimah nak air, datang air kepada Ikrimah. Ikrimah kata dengar suara Suhail. Suhail pun nak air, bagi air kat Suhail. Suhail nak minum air, ketika nak sangat air, terdengar pula suara Haris di sebelah yang juga nak air. Sampai kepada Haris air, Haris dah meninggal. Patah balik kepada Suhail, Suhail juga dah meninggal. Patah balik kepada Ikrimah, Ikrimah pun dah meninggal. Mereka ini mempunyai package yang bukan sekadar tunduk kepada Allah, tetapi mereka boleh bersosial sehingga empati kepada orang. Mereka ada
agama, mereka ada dunia, mereka kerja, mereka ada manusia, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kita pun belajar sesuatu bahawa dalam kehidupan ini belajar untuk mewujudkan package dalam diri kita, insya-Allah. Terima kasih pada Prof. Tuan-tuan dan puan sekalian, package itulah yang kita cuba nak terapkan dalam generasi muda belia di negara kita ini. Tetapi persoalannya ialah bagaimanakah package itu yang telah dipupuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina dan mendidik generasi muda di zamannya sehingga sanggup mempertaruhkan jiwa dan raganya semata-mata demi menegakkan syiar Islam, demi mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang cuba kita nak terapkan kepada belia dan remaja di dalam negara kita ini. Kita akan minta Ustaz Kazim akan menjelaskan tadi apakah kaedah ataupun teknik yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap belia dan remaja pada zamannya. Tapi kita akan berhenti rehat dahulu dan kembali selepas ini kita akan berbincang tentang perkara tersebut. Silakan. Seperti yang saya sebutkan tadi adalah package yang kita nak wujudkan dalam di kalangan belia di negara kita inilah package yang telah diwujudkan, diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang menjadi question mark, yang menjadi persoalan kepada kita ialah apakah kaedah yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda berjaya mendidik dan melahirkan pemuda ataupun belia yang begitu berani mempertahankan agama, mempertahankan akidah Islamiah di ketika itu. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang pertama sekali ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas kepercayaan kepada pria-pria yang terhebat ini. Diberikan tugas kepada Mus'ab bin Umair untuk mengajar kepada orang-orang di Madinah tentang Al-Quran sebelum Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain berpindah. Sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sudah menghantar Ibnu Maktum dan seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair untuk mengajar orang-orang di Madinah bagaimana baca Quran, bagaimanakah yang dikatakan Quran, supaya kenal Al-Quran. Bila dah kenal Al-Quran, dah baca Al-Quran, maka mereka akan datang rasa cinta kepada Nabi, akan datang rasa cinta pada Islam dan Allah Ta'ala. Masalah kita sekarang ialah, bila kita sebut pria, anak-anak muda ini, kita tak bagi jawatan dan tugas dan kepercayaan. Kemudian kita asyik menyalahkan anak muda itu teruk, anak muda ini teruk, anak muda ini teruk. Tapi apa kepercayaan yang kita bagi? Pihak masjid, apa kepercayaan yang kita bagi pada orang-orang muda? Bilal masih yang lama, Tok Imam masih yang lama, Tok Siap masih yang lama, jemaah masih yang lama, selawat Ramadan, selawat dalam sembahyang tarawih tak bagi pada anak muda. Imam tarawih jarang bagi pada orang muda. Bila kepercayaan tidak ada, apa sebab orang muda nak datang ke masjid? Tidak ada geng yang sama waktu dengan dia. Yang ini nombor satu, tuan-tuan. Pihak sekolah, pihak masjid kena combine lah. Pihak kampung kena kerjasama lah. Apa yang penting, kerjasama. Kalau boleh sekolah-sekolah menghantar pelajar-pelajar yang bermasalah, dapatkan daripada pihak masjid, bincang dengan Tok Imam, bincang dengan Ustaz, Ustazah, minta bagi mereka. Ini tidak, kita asyik salahkan. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bukankah Nabi ada sebut nak bagi manusia jadi baik ialah dengan Islam, nak bagi manusia hebat dengan ialah dengan Islam. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang nak diberikan dia kebaikan, berikan dia kepahaman tentang agama. Yang ini kena letak. Kalau Umar Al-Khattab yang begitu tegas, yang begitu berani, hebat dia, cengengnya, garangnya, lembut hatinya dengan Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Takkan anak-anak muda kita yang bermasalah tidak boleh dilembutkan hati dengan Taha. Anak kita belum sampai tahap membunuh. Anak kita belum sampai pada satu tahap menyembah berhala. Anak kita belum sampai satu tahap menimbus anaknya hidup-hidup. Umar Al-Khattab pernah buat. Tetapi Allah Ta'ala lembutkan hatinya dengan Quran. Di manakah letaknya begitu? Sebab itu tuan-tuan, nombor satu saya minta kepada semua pihak, daripada sekolah, daripada masjid, daripada ketua kampung, daripada pimpinan-pimpinan masyarakat, duduk bincang. Duduk bincang macam mana kita nak selesaikan. Bagaimana? Yang bagaimana Rasulullah buat. Bayangkan tuan-tuan, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid menjadi jenderal pada usia 18 tahun.
Adik-adik 18 tahun dah jadi jeneral perang. Kita jadi jeneral rempit. Depan sekali angkat kepada mak rempit di belakang. Yang ni masalah kita ni. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah mengajar kepada kita 3 perkara. Pertama, menunggang kuda. Kedua, memanah. Ketiga, berenang. Persoalan kita sekarang, adakah 3 benda ini kita bagi kepada anak-anak kita sekarang? Tuan-tuan, bukan saja-saja berenang tahu. Bukan saja-saja kita berkuda. Bukan saja-saja kita memanah. Memanah ini kerana apa? Memberikan fokus. Sebab itu bila orang memanah, dia fokus. Tadi kita tengok dalam berita, bagaimana orang Jepun yang menunggang kuda sambil memanah tepat. Masalah kita anak-anak muda sekarang tak fokus. Sambil baca buku Facebook. Baca buku akum kakna. Baca buku. Wak petu baca buku. Bila nak fokus je tuan-tuan? Semayang pun tak fokus. Allahu Akbar, tengok bola. Gol! Adik dia menjerit gol, sempat dia tengok. Astaghfirullahalazim. Semayang pun tak fokus. Bila sampai pada satu saat orang tak fokus, apa kerja yang boleh kita buat? Bagi kerja tak siap, bagi kepercayaan tak siap. Akhirnya kepercayaan hilang sebab tidak fokus. Rasulullah mengajar kita memanah supaya masyarakat menjadi tajam pemikirannya. Anak-anak muda menjadi hebat pemikirannya. Yang keduanya berkuda. Kita tidak mengajar berkuda. Yang kita ajar ialah naik motosikalnya. Motosikal dia tidak ada perasaan tuan-tuan. Kuda, orang yang baik naik di atas kuda, kuda akan bawa dia dengan baik-baik. Tuan-tuan tak percaya, cubalah. Padang kita ni cantik. Bawa kuda main belajar sini. Cuba tuan-tuan bercakap sombong dengan kuda. Dia lompat di terajangnya. 4 hari ada kat hospital. Yang ketiganya ialah diajarnya, disuruhnya kita ni berenang. Tapi masalah kita dah tukar sekarang peraturan berenang. Tak ada siapa orang Islam nak berenang. Sebab semuanya bikini. Yang ni yang kita telah diubah. Baliklah kepada Islam. Berpakaianlah dengan sopan bila berenang. InsyaAllah melahirkan anak-anak muda yang sehat tubuh badannya. Dia dah bagi warning so berhenti. Wallahu'alam. Terima kasih kepada Ustaz Kazim. Kepercayaan kepada golongan muda ini yang disebut oleh Ustaz Kazim. Tapi orang-orang masjid, sekolah kata, Ustaz, kami dah bagi dah kepercayaan ni Ustaz. Dah macam-macam program dah kami dah buat ni. Tapi mereka ni tak mau main juga Ustaz ni. Susah nak main ni. Jadi Prof, adakah golongan remaja ataupun golongan muda ini susah nak menerima perkara-perkara yang baik? Mereka suka buat satu benda-benda yang orang tak suka, yang tu yang mereka yang nak buat ni. Betul ke Prof macam tu? Terima kasih Ustaz. Saya rasa dari sudut sifat keremajaan, psikologi juga mengatakan bahawa mereka ni suka mencuba, suka perkara-perkara yang mudah dan sebagainya. Tapi saya juga nak katakan bahawa banyak indikasi-indikasi yang menunjukkan bahawa anak-anak muda kita hari ini sudah semakin minat kepada program-program agama, program-program kerohanian, ya, program-program yang baik. Kita tengok saja saluran-saluran media yang begitu banyak hari ini. Ustaz Kazim aja semua channel dia, apakah tak tahulah kan. Buka channel ni dia, buka channel tu dia, buka apa semua dia, ya tak? Jadi, dan sudah semakin banyak rancangan-rancangan ini. Tanyalah ustaz, ustaz tanyalah, milenium tak milenium, dan macam-macam lagi. Saya rasa ini satu perkembangan baru dan kita perlu lihat bahawa minat ini mesti dibangunkan. Minat kepada agama, minat kepada perkara-perkara baik ini mesti diusahakan, mesti dibangunkan. Dan kewujudan media-media yang ada ini mesti dihebatkan lagi ke arah membangunkan minat itu. Kadang-kadang kita kata remaja tak minat, tapi adakah kita berusaha untuk membangunkan minat itu? Saya sangat seronok bila kadang-kadang pagi-pagi Jumaat dah terima daripada anak-anak muda, pelajar-pelajar kita dan sebagainya, ya, yang memberikan ucap salam Jumaat, banyakkan beri salam. Mana dulu-dulu ada macam ni? Dengan adanya media-media yang macam ni dan medium-medium yang macam ni, kita nampak sudah semakin kecenderungan itu ada bagi masyarakat kita. Pokoknya saya nak tekankan juga dan cadangkan,
supaya kita lebih membangunkan minat itu dengan memperbanyakkan program-program ke arah kebaikan ini. Apa saja program-program yang bermanfaat itu mesti digalakkan kalau kita mahukan masyarakat kita minat mirip ke arah itu. Dan bukan itu sahaja, kita juga mencongkel bakat, membangunkan bakat yang disebutkan oleh Ustaz Kazim tadi juga dilakukan oleh Rasulullah, menarik minat dengan memudahkan pengajian-pengajian itu dan membangunkan bakat, tuan-tuan. Seperti Zaid bin Sabit. Kita baca cerita tentang Zaid bin Sabit apabila Khalifah Sayyidina Abu Bakar nak bukukan Al-Quran, maka ketua projeknya adalah Zaid bin Sabit yang umurnya 20-an. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Sabit dalam usia belasan tahun. Ketika di Madinah itu, Rasulullah dah nampak bakat dia, minat dia, kesungguhan dia ditajamkan lagi oleh Rasulullah dengan menyuruh Zaid bin Sabit ini untuk belajar bahasa Yahudi, supaya nanti umat Islam itu tidak mudah diperkotak-katikkan oleh orang Yahudi di Madinah. Dan sejarah menunjukkan bahawa Zaid bin Sabit berjaya menguasai bahasa Yahudi, percakapan dan penulisan dalam tempoh tak sampai sebulan. Maknanya apa? Maknanya mereka ini ada kekuatan dan orang mesti lihat kekuatan itu untuk dibangunkan bakatnya. Mereka ini tidak ada minat, tapi kita mesti bangunkan minat dengan sediakan saluran-saluran itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa usaha itu adalah terletak atas tangan kita sendiri, di mana kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita secara individu sebagai pria hebat itu mesti bangunkan minat dan mesti cuba beranikan diri kepada bakat-bakat yang baik seperti yang dibangunkan oleh Rasulullah. Dan begitu juga pemimpin-pemimpin kita, penguasa-kuasa kita, pentadbir-pentadbir kita mesti berusaha mewujudkan lebih banyak ruang, peluang, saluran untuk membangunkan minat dan juga mengasah bakat-bakat yang ada di kalangan pemuda-pemuda kita, insya-Allah. Baik, terima kasih. Maksudnya Prof ini adalah kreativiti, kreativiti kepelbagaian, program-program yang perlu kita garapkan dengan kerjasama pelbagai pihak, macam mana yang Kementerian Wilayah anjurkan, iaitu dengan sokongan DBKL, JAKIM, dengan pemimpin-pemimpin masyarakat, adalah merupakan satu kreativiti yang perlu kita fikirkan bersama. Bagaimana untuk kita mencorakkan satu program, mencorakkan satu aktiviti yang boleh menarik minat-minat golongan-golongan sasar ini untuk menyertai program-program dan seterusnya mereka memahami tujuan dan tanggungjawab yang perlu mereka sama-sama membantu kita ke arah pencapaian dalam negara, agama dan bangsa kita. Saya duk tunggu-tunggu juga kedua panelis ni bilalah nak start menyanyi lagu kan. Tapi kedua-duanya masih memendam, ingat last-last nanti pun nak tahu kan. Saya kembali, kita akan berhenti rehat seketika dan sekembali nanti kita akan mendengar sedikit pandangan wakil-wakil yang masyarakat yang datang pada malam ini. Saya harap boleh mengambil bahagian bersama-sama dengan panelis kita pada malam ini. Kita berhenti rehat seketika. Kalau telah pun bersedia, kita terus bersama dengan peserta yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa soalan saya ini memang dah bocor dah ni. Sabar tak? Kau boleh dengar saya tak? Dengar. Boleh dengar. Sabar, relax, tenang, jangan kalut. Okey, bagi tahu nama dulu. Okey, minta maaf saya. Ya. Saya Normah binti Wak Saman daripada Taman Melati, Wang Semaju. Okey, silakan Kak Normah. Soalan saya ni memang dah bocor dah rasanya ni. Okay. Saya tujukan kepada yang berbahagia Ustaz Kazim. Saya pernah mendengar makanan dan juga rezeki yang keluarga kita beri kepada kita, pada anak-anak. Adakah pendapatan dan rezeki itu mempengaruhi sikap anak-anak kita? Macam kalau kita yang bekerja ni sama ada swasta ke atau kerajaan, kadang-kadang kita diberi rehat setengah jam, tiba-tiba ambil 1 jam. Jadi yang setengah jam tu macam mana nak kira kan? Pahala dia macam mana? Dosa ke pahala tu? Jadi adakah ini mempengaruhi sikap anak-anak kita? Puan Normah kerja apa?
Saya suri rumah tangga Suri sepenuh rumah masa. sepenuh masa. So tak ada kerja mana-mana lah. So tak ada curi tulang lah. Tak ada. Biasa di Okey, rumah. baik. Terima kasih. Okey. Terima kasih kepada Puan Normah tu, Ustaz Kazim. Dia dah sebut nama Ustaz Kazim tu. Tapi sebelum tu Ustaz, saya nak baca satu penyoal dalam laman Facebook Forum Perdana Ehwal Islam ini. Nama saya Jashimah Taufik dari Johor Bahru. Saya nak tanya semua panel, tiada manusia yang sempurna. Jadi walaupun seorang itu adalah pria terhebat, mesti ada kekurangan. Saya nak dengar nasihat dari tuan-tuan bagaimana pasangan pria itu, yakni isterinya, boleh menerima dan saling bantu-membantu untuk memperlengkapkan kelemahan seorang pria itu. Jadi Ustaz mungkin boleh respon soalan daripada Puan Normah tadi dan juga respon pada Facebook kita tadi. Terima kasih pada Puan Normah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan kata soal makanan saja mempengaruhi kita. Mempengaruhi anak-anak ini daripada semua benda. Perangai mak bapak dia pun mempengaruhi anak-anak. Bapak kuat maki, insya-Allah anak-anak pun kuatlah maki. Mak maki bapak bodoh natang. Anak-anak pun bodoh lah ikut dia. Kadang-kadang cara sebut bodoh tu pun dah nak ikut bodoh. Anak pun ikut bodoh. Kalau perkataan pun budak-budak boleh ikut, boleh terpengaruh, apatah lagi makan yang diberi. Sebab tu disebutkan kepada kita dua benda. Dua perkara yang tentang makanan. Halalan tayyibah. Halal satu. Makanan itu pastikan halal. Yang haram-haram jangan. Bukan setakat halal, tayyibah. Tayyibah maknanya apa? Baik. Baik apa? Baik untuk kesihatan kita. Baik cara penyediaan dia. Anak-anak kita bimbang hari ini tuan-tuan. Yang memasak, yang dimakan oleh anak-anak kita sekarang bukan lagi orang yang masak, yang ada hati. Yang ada hati nak bagi orang makan. Yang banyaknya ialah ada hati nak dapat untung. Maka tidak dijaga niat memasak, tidak dijaga kebersihan memasak, tidak ada hati nak masak. Berbeza dengan mak, berbeza dengan isteri. Isteri ni tuan-tuan bila masak tu, ya Allah subhanallah, masaknya kerana apa? Yang ni yang mak-mak sekarang ni jarang masak. Anak makan di sana, anak makan di luar, suami makan di luar. Maka akhirnya tuan-tuan pengaruh makanan tadi dah hilang kecintaan. Sebab tu kita lihat hari ni anak-anak muda jarang dengan mak dia. Renggang dengan bapak dia. Kadang-kadang dengan bapak dia. Sikit-sikit duduk di rumah. Banyak-banyak duduk di kedai. Lepak dekat kopitiam. Lepak dekat cyber cafe. Bagaimana nak jadi yang hebat? Sebab itu tuan-tuan saya minta supaya kita jaga makan minum anak-anak kita. Yang kedua saya minta ibu-ibu rajin-rajinlah masak. Niat ikhlas masak supaya anak dapat baik. Dan yang kedua soalan Ustaz Zaid tadi. Siapa laki-laki yang hebat? Di sebaliknya ada perempuan juga yang hebat. Laki-laki yang hebat dia takkan jadi hebat saja-saja tuan-tuan. Dia ada perempuan di sebalik dia. Mak dia. Isteri dia. Jadi kalau kita nak melahirkan orang yang hebat, ibu-ibu kena jadi hebat dulu. Nak melahirkan anak-anak yang hebat, bapa kena jadi hebat dulu. Bila kita mak bapak bergabung jadi hebat, insya-Allah anak-anak akan jadi orang yang hebat. Kadang-kadang bapa suruh anak solat, dia sibuk tengok TV. Din, solat. Nampak? Bila mak suruh anak solat, mak tak solat. Dan pergi semayang. Mak tak semayang. Mak uzur. Bapak suruh anak semayang. Dan semayang. Bapak tak semayang. Bapak pun uzur. Orang Perak kata nampak benar nipunya. Tuan-tuan yang ni yang tidak mau contoh daripada tauladan itu. Di sini kita nak contoh yang terbaik. Sebab cikgu yang pertama, guru yang pertama bagi seorang anak ialah kita mak bapak. Kalau kita perempuan yang hebat, ibu yang hebat, anak-anak pasti menjadi orang yang hebat. Tapi kalau kita tidak hebat, anak-anak nak ambil contoh daripada siapa? Anak-anak nak ambil ilmu daripada siapa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita jadikan diri kita hebat, insya-Allah tuan-tuan, jangan bimbang. Sebab tu saya katakan tadi dalam pusingan yang kedua tadi saya sebut,
tentang apa yang kita kena ada, apa yang kita kena buat. Tadi Ustaz Zack sebut soalan pada doktor. Ya, kita dah buat, sekolah dah buat, masjid dah buat, tapi budak-budak tak datang Ustaz. Mak bapak di mana? Sekolah buat, masjid buat, mak bapak tak bagi sokongan, tak jadi juga. Yang bila buat mesyuarat PIBG, yang datang banyak ibu, bapak tak ada. Sedangkan nama PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Lepas ni tukar je, Persatuan Ibu dan Guru. Tak elok pula tulisan tu. PIBG cantik juga, bila buang B jadi tak elok pula tuan-tuan. Yang mana faham, faham, tak faham sudah. Saya nak mengajak pada tuan-tuan, bukannya susah nak ajak anak-anak datang ke masjid, senang je. Tadi doktor kata mereka perlukan cabaran. Akak-akak, ibu-ibu, bapa-bapa, hari Jumaat malam Sabtu, suruhkan anak pergi tidur di masjid. Bawa tilam toto, bawa bantal, tidur di masjid. Oi, ya hoi, pergi sana. Pukul 7 malam, makan malam, sembahyang maghrib, kemudian kuliah maghrib. Kuliah maghrib yang sesuai untuk dia orang. Jangan yang tinggi-tinggi. Umur 10, 11, mana sesuai yang tinggi-tinggi. Jangan ustaz tu kuliah maghrib cerita bab Ukraine pula. Ukraine adalah sebuah negara. Tak payah, duduk diam-diam. Bawa tenang. Lepas sembahyang isyak, masuk kelas. Kelas yang biasa-biasa je. Cara-cara mengenal akil balik. Sebab kita mak bapak tak pernah ajar anak-anak tanda akil balik. Anak akil balik suara besar, bapak tak tahu. Bapak telefon rumah, anak laki-laki jawab, "Halo?" "Halo," kata bapak. Anak jawab, "Halo, siapa ni?" Bapak boleh jawab, silap number pula. Dia tak kenal anak dia akil balik. Bila nak jadi hebat ni? Kalau tiap-tiap minggu tuan-tuan tidur di masjid, insya-Allah anak-anak tuan-tuan jadi hebat. Saya nak hurai lagi, tapi masa dah tamat. Kita sambung selepas ini. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Ustaz Kazim. Artinya ibu bapa pun main peranan ni Ustaz, ya. Kena bagi sokongan kepada aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh penduduk, oleh masjid, oleh sekolah dan persatuan-persatuan pertubuhan-pertubuhan masyarakat ini perlu mendapat sokongan dan pemantauan daripada ibu bapa itu sendiri. Saya kalau bolehlah kita nak dengar satu lagi pandangan daripada tuan-tuan puan-puan yang hadir pada malam ini. Sudah ada ke? Sudah ada? Oh, okey. Di ujung belah sini, belah kanan saya. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa bin Ma'arif. Mustafa. Persatuan Penduduk Seksyen 1 Wangsa Maju. Pengurusi Persatuan Penduduk. Pengurusi Persatuan Penduduk. Yang ni saya nak tanya sikit lah. Sebelum tuan tanya pada panel, saya nak dapatkan pandangan sikit lah. Dari persatuan-persatuan penduduk ni yang ada ni. Ada tak aktiviti-aktiviti yang dirancang bagaimana nak menarik golongan remaja belia ni supaya menyertai aktiviti-aktiviti sukarela ni? Terima kasih saudara Ustaz yang bertanya. Bagi Persatuan Penduduk, kami dengan barisan ahli jawatan kuasa yang ada di sini, untuk kita membendung pemuda-pemuda di Wangsa Maju, kita gunakan cara untuk mengambil hati, iaitu mengadakan aktiviti kebajikan, keagamaan dan sukan. Bagi kami, aktiviti kebajikan adalah penting untuk kami meneka supaya anak-anak penduduk di sini untuk tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Untuk mengeratkan silaturahim antara satu sama yang lain. Maksudnya ada aktiviti. Ada. Dan sambutannya? Sambutan alhamdulillah amat menggalakkan. Dan dibantu oleh pihak-pihak yang tertinggi. So usaha menekel itu berjaya lah. Usaha menekel itu amat berjaya dengan kita memberikan sumbangan kepada ibu bapa mereka. Baik, terima kasih. Apa yang nak ditanya tu tadi? Saya tengok tu nota panjang tu. Takut lupa pula kita soalan. Melihat kita melihat kebangkitan anak-anak muda di negara-negara bergolak seperti di Palestin. Begitu hebat sekali, sehingga kan pihak musuh mensasarkan untuk membunuh dan memusnahkan golongan ini. Apakah faktor kebangkitan anak-anak muda ini? Adakah anak muda di negara kita ini bersikap liar kerana keamanan dan kemakmuran yang sentiasa dikecapi,
Saya mohon Yang Baga Ustaz untuk menjawab soalan saya. Sekian, terima kasih. Ustaz mana? Ustaz Kazim ke Ustaz Ustaz Zakaria? Kazim. Oh, Ustaz Kazim. Okey. Terima kasih. Boy minat Ustaz Kazim sungguh kan. Kesianlah Prof ni. Prof tak jawab lagi kan. Terima kasih kepada Saudara Mustafa. Mungkin Prof yang dibangkitkan oleh saudara yang bertanya tadi ialah tentang kebangkitan generasi muda, khususnya di negara-negara yang tertindas seperti di Palestin yang diancam kan. Kita lihat kebangkitannya begitu bersemangat sekali. Adakah di negara kita seperti yang dikatakan oleh penyanyi tadi, adakah kerana negara kita ini aman, tenteram, banyak kemewahan menyebabkan kita lupa dengan nikmat yang Allah Taala kurniakan? Prof. Terima kasih kepada Encik Mustafa atas soalan itu. Saya rasa itu tidak dapat dinafikan. Bagaimana suasana keamanan yang kita rasai ini menyebabkan kita berada di dalam apa yang disebut sebagai comfort zone, zon selesa, ya. Jadi menyebabkan kita dengan diri kita, kita dengan kehidupan kita yang kadang-kadang kita lupa kepada peranan kita yang lain daripada itu. Saya tak kata orang lain, kita kadang-kadang melihat ke dalam diri kita sendiri. Sebab itu bagi saya itu yang kita lihat ada dalam kaedah-kaedah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membentuk pakej karakter satu dan yang membentuk pakej peranan satu lagi. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahawa Islam itu tidak akan tertegak, kehidupan di Madinah itu tidak akan menjadi hebat jika dia tidak didukung oleh pelbagai peranan yang lain. Yang kita sebut bahawa qiwamud dunia, kekuatan dunia itu boleh tertegak dengan 4 peranan. Bi'adlil umara, dengan adilnya pihak pemerintah. Bi'ilmil umara, bi'ilmil ulama, dengan keilmuannya orang-orang ulama, orang-orang ilmuwan, cendekiawan. Dan kita juga belajar bagaimana hebatnya Rasulullah itu membina kekuatan ekonomi di kalangan para sahabat itu dan menjadikan mereka ini dengan karakter dan peranannya satu pakej. Dia kaya, dia senang dan dia membantu. Ini yang kita nak supaya tidak sentiasa kita duduk dalam keadaan yang selesa, iaitulah dengan bisakhawatil aghnia, dengan orang-orang yang berada, yang kaya itu dapat saling bantu-membantu orang-orang yang susah. Dan peranan yang terakhir ialah peranan keseluruhan rakyat yang kalau tidak ada harta sekalipun, tetapi mereka ini mempunyai peranan untuk berdoa. Ini semangat kita, iaitu bidu'ail fuqara. Orang-orang yang fakir itu sendiri sentiasa menadah tangan dan berdoa. Jadi kita nampak di sini bahawa wujudnya peranan satu pakej dan karakter dalam diri itu satu pakej. Kita tak nak orang yang pergi masjid tapi apa kesusahan orang, bahkan jiran sebelah sakit dan sebagainya pun tak peduli, bahkan mak kat kampung pun tak kisah. Kita kuat kerja, tetapi dengan Allah pula kita tidak sujud. Ini yang kita tak nak. Sebab itulah kita tertarik, tuan-tuan, saya fikir belajar daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggabungkan apa yang saya sebut pakej karakter dan pakej peranan ini dalam satu doa yang disebut Allahumma aslih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Yang mana kita minta supaya dunia kita ini dunia yang aman, dan kita juga minta akhirat kita nanti, tempat kita bersemadi juga tempat yang aman. Jadi saya fikir apa yang berlaku di negara orang lain dengan pergolakan-pergolakannya, dengan permusuhannya, dengan perbalahannya, perang saudaranya dan segala kemiskinannya itu menjadi teladan kepada kita yang dalam hidup kita yang aman, dalam hidup kita yang senang ini, untuk membangunkan lagi kekuatan-kekuatan kita menjadi orang yang hebat, yang bukan sekadar kita boleh bantu di sini, bahkan ramai rakyat kita yang turut membantu pula di negara-negara lain. Ini kalau boleh kita sentiasa highlightkan itu, dapat menguatkan lagi karakter dalam diri kita dan membangunkan peranan ini supaya kita dapat membangunkan negara kita yang hampir memiliki 50% daripada golongan belia. Wallahualam. Baik, terima kasih. Apa yang dapat saya simpulkan daripada Prof sebutkan tadi adalah faktornya adalah ada pada diri remaja itu sendiri. Faktor kekuatan dalaman pada diri
remaja ataupun pemuda itu sendiri, dan selebihnya adalah faktor-faktor luaran yang menyokong dan yang membantu kumpulan remaja ataupun kumpulan belia ini negatif ataupun positif. Maka kita sebagai pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam kita nak mengatur program, melaksanakan program, kita mesti membangunkan nilai modal insan yang ada pada jiwa remaja, di samping kita memastikan pengaruh-pengaruh persekitaran itu dapat kita tangani dengan sempurna. Saudara, kita berhenti rehat sekali lagi dan insya-Allah jangan ke mana-mana, kita kembali bertemu selepas ini. Maka hidup takas itu tanpa berjaga lagi sempurna. Wakan kebahagiaan adalah dan gafalan dan harus yang tisan pihak yang Sedangkan mereka diteror dan aku and betul pos kedua kali menjadi satu. Cepat meliscan ayat. Karena saya lalu di shop. Bring as waktu tertiga selapso. Kalau tidak W. Alhamdulillah saudara, kita kembali bersiaran Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini dianjurkan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan dibawakan secara langsung kepada anda oleh JAKIM dan juga RTM tentang pria terhebat ni. Soalan terakhir untuk Ustaz Kazim ini. Ada seorang penyoal ni Ustaz, Din MZ atau Muhammad Zahiruddin daripada Putrajaya. Sejak akhir-akhir ini kelihatan sekumpulan pemuda yang gemarkan kepada majlis-majlis ilmu, dan ada juga sebahagian daripada artis-artis yang telah mula berhijrah. Apakah faktor berlakunya trend seperti ini Ustaz? Memang betul Ustaz, kita lihat generasi akhir ini ada sekumpulan-sekumpulan yang mula minat, cintakan program-program ilmu. Apa faktornya Ustaz? Alhamdulillah tuan-tuan, bila Dr. Sharifah sebutkan tadi, semua media sekarang bercakap tentang soal Islam. Bila rancangan Islam dibanyakkan, inilah hasilnya. Masyarakat akan jadi baik. Sekarang semuanya ya Hanana lah. Tak percaya Ustaz? Tengok ini. Ya Hanana bi Muhammad, zalikal fadlu minallah. Nampak? Dulu-dulu lain Ustaz. Sungguh ku tak mampu menahan rindu. Itu dulu Ustaz. Sekarang dah lain. Maknanya sambutan ini kita kena teruskan. Bukan setakat anak-anak muda je yang minat. Majlis zikir, majlis ceramah ni, majlis qasidah ni, orang tua tu pun minat. Dalam gelap Ustaz, dia duduk ya Hanana, duduk dalam gelap belakang tu. Ya banana, ya banana. Isteri cubit bukan banana, pisang lah kata dia. Jadi tuan-tuan, saya minta pada tuan-tuan, kita sambung. Anak-anak muda siapa cakap tak nak ilmu, mereka nak. Jadi saya minta tadi, kalau boleh tiap-tiap minggu mak bapak pakat dengan masjid, dengan sekolah, tidur di masjid, tidur di sekolah. Tiap-tiap minggu. Besok pagi Ahad jogging satu kampung. Belajar sampai pukul 12 tengah hari baru balik rumah. Tiap-tiap minggu buat. Lantik anak-anak muda kita 10 orang satu kampung, tukang mandi mayat. Tulis dekat jersey belakang, geng mandi mayat. InsyaAllah jadi baik. Ini yang asyik mandi mayat, Tok Hadi je. Anak-anak muda relax, mandi mayat paling senang sekali. Mayat tak marah-marah tau. Bila kita tolak dia ikut, kita angkat dia ikut, kita angkat kepala pun dia ikut. Mana pernah mayat bila kita angkat kepala dia marah. Apa yang main kepala Mana tu? Jadi kalau bagi jawatan pada dia orang geng mandi mayat, geng apa nama semelih lembu korban, insya-Allah mereka ni akan jadi baik. Wallahu a'lam. Baik Prof, dalam masa yang singkat ini kita nak melihat fungsi keluarga itu sendiri untuk membangun. Pasal Ustaz Kazim dah sebut tadi tentang ibu bapa itu pentingnya untuk menggerakkan jiwa pemuda ini, Prof. Terima kasih pengurusi. Betul lah, dalam kita bercakap tentang membangunkan masyarakat kita, kita perlu faham bahawa kita semua adalah living organism. Kita adalah masyarakat yang sentiasa hidup. Bila sentiasa hidup, kita melalui pelbagai proses. Dan bila melalui pelbagai proses, artinya nak jadi hebat, dia tidak atas satu point saja. Dia tidak berhenti. Dia akan terus dan terus. Kita tak cukup, kita akan terus usahakan.
Dan dalam kita mengusahakan ini, Allah letak mak, Allah letak abah untuk bantu anak-anak ini. Allah letak keluarga, Allah letak adik-beradik. Bagi mak ayah, dia kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada siksa api neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan usaha kita untuk menjadi hebat, terutama untuk meninggalkan anak-anak kita yang juga menjadi harta kita di hari akhirat kelak, untuk dididik dengan didikan yang menepati ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih pada Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati, dan terima kasih pada Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Jadi lepaslah kempunan tu sikit yang di penghujung. Jadilah kan. Okay, terima kasih. Tentang tajuk perbincangan kita, pria terhebat, pada malam ini, mudah-mudahan kita memperoleh manfaat dan keberkatan dari perbincangan ini. InsyaAllah kita jumpa lagi lain waktu, lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.